Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Syamil Khairuddin daripada Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan FSTP Universiti Pertahanan Nasional Malaysia akan menerangkan kepada anda semua tajuk assignment saya dan akan present kepada anda semua berkaitan pemahaman terhadap Decision Tree. Topik ini merupakan salah satu tajuk daripada subjek data mining yang paling saya sukai. Jadi, apa tunggu lagi? Mari sama-sama kita saksikan. Berikut merupakan soalan-soalan tersebut, di mana yang pertama, ia menyuruh kita untuk mengira information gain terhadap blood pressure. Kita juga perlu membezakan di antara body weight, body height, body sugar level dan habit, dan termasuk blood pressure, di manakah di antara mereka yang harus dipilih untuk menjadi root dalam decision tree tersebut. Seterusnya, berikut merupakan gambar rajah di mana ia telah mengelaskan body weight, body height, blood pressure, blood sugar level, habit dan kelas mengikut susunan. Jadi, berpandukan rajah tersebut, saya rujuk dan menyelesaikan masalah dalam latihan ini. Soalan seterusnya, ia menyuruh kita untuk menyelesaikan gambar rajah decision tree yang masih tertinggal saki-baki setelah blood pressure, blood sugar level digunakan, dan kita akan memilih apakah sambungannya. Bagi soalan yang terakhir, ia menyuruh kita untuk mengidentifikasikan kelas yang tertinggal dalam rajah tersebut. Berikut merupakan formula yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah di dalam soalan ini. Terdapat dua formula yang digunakan dalam mencari information gain dan H-class. Suka saya ingatkan, terdapat penggunaan log di dalam latihan ini. Jadi, anda semua haruslah berhati-hati ketika menggunakan kalkulator saintifik yang menggunakan log base 10. Tanpa membuang masa, kita terus dengan soalan yang pertama. Soalannya ialah, ia menyuruh kita untuk mencari information gain dalam blood pressure. Yang pertama sekali, saya harus membuat pengelasan iaitu P dan N di dalam blood pressure yang terdapat high dan normal. Saya menggunakan formula H-class dan memasukkan negatif 7/11 log 2 7/11 minus 4/11 log 2 4/11 dan akan mendapat jawapannya ialah 0.946. Seterusnya, saya harus mengira H-class bagi blood pressure high dan akan mendapat 0 beats. Bagi H-class bagi blood pressure normal, saya mendapat 0.918 beats. Seterusnya, H-class bagi blood pressure, saya akan memasukkan di dalam 5/11 darab kosong tambah 6/11 darab 0.918 dan akan mendapat jawapan 0.501. Untuk mendapatkan information gain bagi blood pressure, saya menggunakan formula information gain iaitu H-class tolak H-class bagi blood pressure. 0.946 akan tolak 0.501 dan mendapat nilai 0.445. Untuk soalan B, ia menyuruh kita untuk memilih information gain yang manakah yang akan dipilih untuk menjadi root bagi the entire decision tree. Saya memilih blood pressure kerana ia mempunyai highest information gain. Hal ini kerana blood pressure mengandungi information gain yang tertinggi di antara information gain yang lain. Seterusnya, soalan kedua menjadi lebih menarik. Ia menyuruh kita untuk menyelesaikan baki decision tree yang tertinggal selepas blood pressure 3. Jadi, saya memilih blood pressure 3 dalam menyelesaikan gambar rajah. Bagi menyelesaikan masalah, saya telah membuat gambar rajah
seperti yang tertera di dalam skrin. Saya perlu membuat information gain bagi body weight, body height dan habit untuk membezakan antara mereka nilai yang tertinggi untuk dipilih menjadi decision tree yang seterusnya. Untuk mendapatkan nilai information gain bagi body weight, saya menggunakan dua formula tersebut. Setelah dihitung dan dikira, nilai information gain bagi body weight ialah 0.171 bits. Seterusnya, saya perlu mengira information gain bagi body height. Nilai yang saya dapat bagi body height ialah 0.737 bits. Dan akhir sekali, saya perlu mengira information gain bagi habit. Apa yang saya dapati ialah information gain bagi habit ialah 0.971 bits. Setelah dinilai, saya memilih habit untuk menyambung decision tree tersebut. Hal ini kerana habit merupakan information gain yang tertinggi di antara ketiga-ketiga information gain tersebut. Berikut merupakan rajah bagi decision tree. Dalam decision tree tersebut, smoker saya kelaskan dalam P dan non-smoker di dalam N. Untuk soalan yang terakhir ialah mengidentifikasikan kelas yang bertanda soal di dalam jadual. Saya menggunakan decision tree untuk membanding bezakan dan memberikan kelas yang betul, iaitu P dan N. Berikut merupakan jawapan saya, iaitu yang pertama P, 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 P dan yang terakhir ialah N. Jadi itulah sedikit sebanyak bingkisan video saya berkaitan presentation, assignment, data mining itu tadi. Harap tuan-tuan dapat menerima segala yang saya katakan. Memandangkan kita sudah masuk fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, jadi saya berharap kepada rakan-rakan di luar sana supaya sentiasa berwaspada dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Bersama-sama kita tangani wabak.